Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera kepada panel dan seluruh lecturer. Pada hari ini kumpulan saya akan membentangkan tentang tajuk Developing a Marketing Medium Through Social Media, iaitu Instagram, for syarikat Seri Gading. So, ahli yang pertama dalam kumpulan saya ingin memperkenalkan, iaitu Dayang Nur Faizah. Dan yang kedua adalah Muhammad Faiz Amni, iaitu saya, dan yang ketiga adalah Nurul Izzati Zakirah, dan yang terakhir adalah Quratun Aini. My name is Nurul Izzati Zakirah binti Nazri. So this is our introduction that we share about social media marketing. Within a social media marketing strategy, retailer need to consider how their store can get maximum exposure and engagement on each platform. So we choose Instagram. Instagram platform for marketing refers to using Instagram to grow brand awareness and launch new products. Instagram allows users to build their own brand and connect with followers in a personal way. As a business, this is great news because it happens to be a platform with the highest engagement rate. For background of study, this project is focused on developing a marketing medium through social media for Syarikat Seri Gading. Syarikat Seri Gading is the brick and mortar retail shop that is referred to a physical presence of an organization or business in a building or other structure. Brick and mortar business are companies that have a physical presence and offer face-to-face customer experience. This study focused on developing a marketing medium through social media, which is Instagram, for Syarikat Seri Gading. We found 3 problem statements that we need to solve for Syarikat Seri Gading. Number 1 is the Syarikat Seri Gading shop not making much profit due to lack of the customer in the shop. Number 2, the owner don't have enough time to operate social media platform and lack of social media skills. And number 3, many people will not be aware of Muslim product exist in Syarikat Seri Gading. Research objective for this project is to identify the potential customer through social media. Number 2, to create awareness of potential customer towards Muslim product at Syarikat Seri Gading. And the last one is to identify the profit through social media. My name is Quratun Aini binti Sahine. I will tell about research question. Number 1, those potential customer will increase the profit to the Syarikat Seri Gading. Number 2, does social media skill required for Syarikat Seri Gading? Number 3, does the awareness of Muslim product in Syarikat Seri Gading will increase more customer to come? This research question of the study are been made because to help the project run smoothly and in order to achieve the business objective. Research scope. This research scope are more focused on the main problem that have been faced by the owner of the Syarikat Seri Gading. Although many problems turn out, this platform, Instagram, will bring several solutions for Syarikat Seri Gading. Significance of the study. This research will provide the opportunities in formulating measures to increase sales to be better and sustainable. This study can also be used as reference for any parties interested in doing the further research on this shop. The study like this will provide a clear picture of a level of importance of social media in business so that to the retailers, this research will benefit them by solving their problem business. In this slide, I will tell about literature review. Number 1, potential customer. According to Beckett 2021, the stronger relationship are the most likely our customer will be tell their friends about the shop, and the more likely they to be come back will increase to be the potential customer.
Number 2, social media skill. According to Statista 2020, the internet, social media, mobile application, and other digital communication technology have become part of everyday life for billions of people around the world. So that the, the social media skill need to be adapted in society. Number 3, awareness of Muslim product. According to Pamistari and Fatimawati 2017, awareness in the context of halal means understanding or knowing information about what is good or permissible for consumption and what is forbidden or not for Muslim in food we are consuming. Seterusnya, untuk research design dan data collection method, kami membuat analisis dengan mengambil data daripada pelanggan yang menetap berhampiran daripada kedai Seri Gading. Overall, pelanggan sangat puas hati kerana ianya memudahkan untuk mereka mencari produk Muslim yang berhampiran. So, kami juga membuat pemerhatian dengan keizinan pemilik kedai serta dalam pengetahuan pelanggan juga. Kami membuat pemerhatian selama 10 minit setiap hari dalam masa sebulan. Dengan pemerhatian ini, kami telah mencatat pemerhatian tersebut dan membuat kajian selanjutnya untuk kedai Seri Gading ini. Sebagai contoh, pemerhati juga perasan menerusi pelanggan yang mengatakan bahawa ada barang yang tiada dalam kedai Seri Gading ini. Justru itu kami telah mencatat isu itu dan masukkan dia ke dalam penyata masalah. Seterusnya, bagi data analisis method, kami mengambil data ini sebagai qualitative data analysis. So, yang pertama adalah organisation of the collection data, iaitu kami telah mengambil data, membuat interview dan merekod segala detail dan segala observation yang telah kami lakukan. Lepas tu, identification of framework, iaitu kami membantu kedai Seri Gading dalam membuat Instagram. Seterusnya adalah sorting the data into a framework. Setelah kami membuat akaun Instagram untuk syarikat Seri Gading, kami telah memberitahu kepada pelanggan, iaitu kepada followers, tentang barang apa yang dijual di syarikat Seri Gading. Dan seterusnya kami akan memberitahu tentang promosi yang dilakukan di dalam kedai Seri Gading. Seterusnya adalah descriptive analysis based on the framework. So, menerusi poin ini, kami telah membuat satu akaun Instagram untuk meletakkan segala produk yang dijual yang terdapat di kedai Seri Gading. Bagi poin yang terakhir, iaitu second order analysis, iaitu setelah kami membuat Instagram untuk syarikat Seri Gading, kami telah memberikan tunjuk ajar kepada peruncit owner kedai Seri Gading itu dalam mengendalikan akaun Instagram tersebut. Untuk SWOT analisis pula, yang pertama adalah strength, iaitu kedai syarikat Seri Gading ini mempunyai marketing yang kuat dan mereka adalah mempunyai kualiti yang tersendiri dibandingkan dengan pesaing. Lepas tu, mereka ada skill yang tersendiri dalam menguruskan inventory. Kemudian mereka mempunyai aset dan modal serta kawasan kedai yang strategik. Seterusnya, bagi weakness pula, syarikat Seri Gading ini kekurangan kemahiran dalam mengendalikan sosial media. Seterusnya, mereka tidak menggunakan platform seperti Foodpanda Mart dan GrabFood, dan mereka tiada kepelbagaian dalam pembayaran barang. Seterusnya, mereka tidak mahu menyahut cabaran yang baru. Seterusnya, untuk opportunities pula, orang muda perlu diberi peluang untuk mengambil alih kedai Seri Gading. Seterusnya, kedai Seri Gading perlu mengambil peluang untuk mendapatkan marketing untuk sejenis produk yang spesifik. Seterusnya adalah untuk munculkan satu keperluan bagi perkhidmatan ataupun menambah satu barang yang baru. Dan seterusnya, kedai Seri Gading ini mendapat bantuan daripada kerajaan.
Kemudian untuk threats pula adalah seperti kita tahu, ekonomi sejak COVID-19 ni telah menurun. So menjadi satu cabaran kepada kedai Seri Gading untuk menaikkan semula ekonomi dalam menarikkan pelanggan dan mengekalkan environment dalam kedai. Kemudian untuk pastel analisis pula, melihat pada senario politik di negara ini amatlah penting kerana ianya telah memberi kesan pada inflasi dan market di dalam negara. Dan seterusnya adalah ekonomi. Ekonomi seperti kita tahu, COVID-19 ni menyebabkan ekonomi jatuh. So perlunya ada inisiatif untuk menaikkan semula ekonomi. Dan dari segi sosial pula, kedai Seri Gading ini menjual barang yang halal. So ianya sesuai untuk semua agama. Syarikat Seri Gading ini pula boleh mengambil peluang untuk menyertai Halal Fest di Malaysia. Dan dari segi teknologi pula, kedai Seri Gading perlu memanfaatkan sosial media yang ada pada zaman sekarang ini untuk menarik ramai lagi customer. Kemudian untuk legal pula, kedai Seri Gading perlu mengikut segala undang-undang ketika membuka kedai dan membayar cukai kepada kerajaan dan mengikut peraturan pekerja. Dan seterusnya, environment syarikat Seri Gading perlu mengekalkan environment mereka. Seperti lalu, Seri Gading juga perlu menyemak setiap produk yang dijual di dalam kedai supaya tidak tamat tarikh luput, serta mengekalkan environment yang bersih di dalam kedai supaya pelanggan yang datang selesa untuk membeli di kedai Seri Gading. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Dayana Faizah binti Muhammad Reza. Nombor bentrik 15 DRM 19F1008. Okey, baik. Untuk point discussion, kami sekumpulan telah berbincang untuk bukakan satu akaun Instagram untuk syarikat Seri Gading. Dalam akaun tersebut, kami meletakkan gambar beserta harganya sekali. Dan kami juga membuat promosi untuk syarikat Seri Gading melalui Instagram. Dan selepas akaun Instagram ini dibuka, banyak pelanggan dan ramai pelanggan mula mengenali apa itu syarikat Seri Gading. Okey, baik. Untuk impact, selepas kami membuka akaun Instagram ni, Seri Gading mula mendapatkan pelanggan baru. Malahan hampir setiap hari kami mendapat pelanggan daripada masyarakat luar yang telah melihat syarikat Seri Gading, produk serta harganya di akaun Instagram. Dan syarikat Seri Gading banyak mendapat pelanggan Muslim kerana Seri Gading mengeluarkan 100% syarikat yang mengeluarkan produk Muslim dan dijamin halal. Okey, baik. Untuk recommendation iaitu cadangan. Okey, baik. Untuk cadangan yang telah dibincangkan, kami mencadangkan untuk membuka satu platform untuk pembayaran online seperti Touch 'n Go, MyBank2You dan sebagainya. Mungkin boleh juga guna QR code untuk pembayaran pelanggan lebih mudah. Contohnya sekiranya pelanggan tertinggal beg dompet ataupun tak bawa cash ataupun apa-apa sahaja. Jadi itu cadangan pertama. Baik, cadangan yang kedua, kami berbincang untuk menggunakan perkhidmatan delivery, iaitu pelanggan tidak perlu keluar rumah untuk membeli barangan di kedai. Mereka boleh hanya order, mungkin lebih order di Instagram ataupun di WhatsApp sekiranya ada nombor telefon, dan mereka boleh order beberapa barangan melalui online sahaja. Jadi di syarikat Seri Gading boleh mengenakan cas mengikut barangan ataupun jarak delivery yang diambil daripada rumah hinggalah ke kedai. Seterusnya adalah limitation. Seperti yang kita tahu, COVID-19 telah melanda di dunia. So kami secara ahli kumpulan tak boleh jumpa satu sama lain dalam menyiapkan report ini. Untuk limitation yang kedua pula adalah masa yang terhad. So kami tidak puas untuk membuat pemerhatian yang lebih lanjut di kedai Seri Gading disebabkan masa yang terhad. Okey, baik. Yang terakhir ialah conclusion, iaitu kesimpulan. Penyelidikan ini telah kami lakukan bagaimana untuk kami membantu syarikat Seri Gading untuk mengatasi setiap masalah, terutamanya masalah ketiadaan pelanggan.
Okay, semoga kajian ini dapat membantu perniagaan syarikat Seri Gading untuk dikenali lebih lagi daripada terutamanya masyarakat luar dan dapat membangun melalui platform Instagram yang telah kami buat untuk syarikat Seri Gading. In this slide, it shows us about the information about Syarikat Sri Gading Store. The owner of Syarikat Sri Gading Store is Encik Azman. The operational hours for Syarikat Sri Gading 10 a.m. until 6 p.m. The location of Syarikat Sri Gading at the Bido Perak. This is the image about in front of Syarikat Sri Gading. This is how the inside of Syarikat Sri Gading store. This is the owner of Syarikat Sri Gading store. The image is when I meet him at the Syarikat Sri Gading store and when I meet him at his house. This is what we do for Syarikat Sri Gading store. We make an Instagram platform. Also, we make a post about the item that have been sold that in Syarikat Sri Gading. Thank you for watching.